Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azwi binti Zainal Abidin, pemegang nombor matriks 266184. Untuk subjek Ekonomi dan Pembangunan GMGF 2014, kumpulan kami akan membentangkan isu imbangan pembayaran. Apa itu imbangan pembayaran? Imbangan pembayaran adalah satu rekod sistematik yang mencatatkan nilai aliran masuk dan keluar barang-barang perkhidmatan dan pergerakan modal sesebuah negara. Catatan setiap item di dalam BOP atau dikenali sebagai balance of payment penting untuk dikawal kerana ia memberikan petunjuk mengenai keadaan ekonomi semasa sesebuah negara. Terdapat dua komponen utama dalam BOP ini, iaitu akaun semasa dan akaun modal. Apa itu akaun semasa? Akaun semasa mencatatkan aliran masuk dan keluar wang melalui aktiviti ekspor dan import barang-barang, perkhidmatan dan bayaran pindahan bersih antara negara. Perbezaan di antara nilai ekspor dan import barang-barang nampak dinamakan sebagai imbangan perdagangan. Jika ekspor melebihi import, imbangan perdagangan dikatakan positif. Sebaliknya, jika import melebihi ekspor, imbangan perdagangan dikatakan negatif. Ekspor dan import melibatkan urus niaga barang-barang secara fizikal sahaja yang biasanya meliputi hasil perindustrian dan perkilangan, hasil pertanian, hasil-hasil pelombongan dan sebagainya. Perbezaan ekspor dan import perkhidmatan dinamakan imbangan perkhidmatan. Ekspor dan import perkhidmatan juga dikenali sebagai ekspor dan import barang-barang tidak nampak. Jika ekspor perkhidmatan melebihi nilai import perkhidmatan, akaun imbangan perkhidmatan bernilai positif. Sebaliknya, jika import perkhidmatan melebihi ekspor perkhidmatan, imbangan perkhidmatan menjadi negatif. Di dalam akaun semasa, terdapat akaun bayaran pindahan bersih. Apa itu akaun bayaran pindahan bersih? Akaun bayaran pindahan bersih ialah mencatatkan perbezaan penerimaan bayaran pindahan dari luar negara berbanding dengan pembayaran pindahan ke luar negara. Bayaran pindahan dilakukan oleh kerajaan dan juga pihak swasta. Contohnya, bayaran pindahan ialah bantuan keuangan atau material yang dibuat di antara negara, hadiah antara kerajaan dan swasta atau apa-apa sumbangan yang berlaku di antara negara. Bayaran pindahan juga disebut sebagai unilateral transfer. Imbangan dari ketiga-tiga akaun tadi, iaitu imbangan perdagangan, imbangan perkhidmatan dan bayaran pindahan bersih dikenali sebagai akaun semasa. Biasanya, Malaysia mengalami defisit akaun semasa disebabkan akaun perkhidmatan yang selalu negatif. Oleh sebab itu, usaha-usaha perlu dibuat supaya akaun perkhidmatan menjadi lebih positif. Misalnya, mengurangkan perbelanjaan perjalanan ke luar negara, mengurang penghantaran pelajar-pelajar ke luar negara dan mengurangkan perkhidmatan pengangkutan dari negara asing. Terima kasih kepada rakan saya. Hai, saya Dovinson Ben Gerard, nombor matriks 260312. Hari ini saya akan menerangkan struktur imbangan pembayaran di mana ada 3 akaun, iaitu akaun aliran modal jangka panjang, akaun aliran modal jangka pendek dan akaun perubahan Reserve Bank Negara. Aliran modal jangka panjang iaitu pergerakan modal yang berlaku antara kerajaan dan kerajaan dalam jangka panjang dan pelaburan korporat ataupun swasta dalam jangka panjang. Pergerakan modal antara kerajaan dalam jangka panjang dikenali juga sebagai aliran modal rasmi. Manakala pelaburan korporat meliputi penanaman modal langsung, pelaburan berbentuk pembelian saham atau simpanan jangka panjang dalam mata wang negara lain. Perbezaan di antara modal jangka panjang yang diterima dari luar negara dengan modal jangka panjang yang dibayar ke luar negara dinamakan imbangan modal jangka panjang. Apabila nilainya menjadi positif, bererti lebih banyak modal jangka panjang yang diterima dari luar negara berbanding dengan pembayaran yang dibuat ke luar negara. Campuran ini
dinamakan imbangan asas. Seterusnya, aliran modal jangka pendek yang dibiasakan kepada 3 jenis akaun, iaitu aliran kewangan oleh bank-bank perdagangan, aliran kewangan badan-badan kewangan lain, dan aliran kewangan yang tidak dapat dikesan atau direkodkan seperti dicatat di bawah kesilapan dan ketinggalan. Contoh aliran jangka pendek di mana rakyat Malaysia melabur di luar negara membeli saham-saham bernilai 100 juta dalam tempoh kurang setahun, yang juga dikenali sebagai modal swasta bersih. Seterusnya, jika akaun modal ditambahkan dengan akaun semasa, akan diperolehi imbangan keseluruhan. Imbangan keseluruhan boleh positif atau negatif, dan jika ianya positif, ia akan diseimbangkan oleh akaun Rizab Bank Negara. Tetapi jika ianya negatif, ianya juga akan diseimbangkan oleh akaun Rizab Bank Negara. Oleh sebab itu, akaun Rizab Bank Negara dikenali sebagai Official Settlement Account ataupun akaun penyelesaian rasmi. Akhirnya, akaun imbangan bayaran akan sentiasa menunjukkan baki kosong atau sentiasa seimbang. Oleh sebab itu, kita dapati dari segi catatan sahaja akaun BOP sentiasa seimbang walaupun dari segi praktikalnya ia tidak seimbang. Dan yang terakhir ialah akaun perubahan Rizab Bank Negeri Pusat. Akaun ini berperanan untuk mengimbangkan akaun BOP. Terdapat 3 jenis akaun, iaitu akaun emas dan mata wang asing, akaun hak pengeluaran khas, dan akaun simpanan untuk tabung kewangan antarabangsa. Jika aktiviti perdagangan antarabangsa untung ataupun lebih banyak menerima pendapatan dari negara, maka imbangan keseluruhan akan menjadi positif. Maka nilai ini akan dicatat positif dalam imbangan keseluruhan, tetapi akan menjadi negatif dalam akaun Rizab Bank Negara. Contoh imbangan pembayaran ditunjukkan seperti 30 million dalam emas dan mata wang asing. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Nazri Shah bin Tarman, nombor metrik 266952. Pada petang ini akan menyambung tugasan untuk pembentangan berkenaan dengan tajuk adakah imbangan pembayaran selalunya seimbang? Pada hakikatnya, BOP selalu tidak seimbang. Ini bererti imbangan keseluruhan mungkin negatif ataupun positif. Tetapi disebabkan oleh peranan akaun Reserve Bank Negara, maka kita dapati dari segi catatan sahaja akaun ini akan sentiasa menunjukkan baki yang kosong. Tiada lebihan atau kurangan dalam BOP. Contohnya, jika imbangan keseluruhan tadi mencatatkan lebih 50 bilion, maka akaun Rizab Bank Negara akan menunjukkan baki negatif 50 bilion juga. Di sebaliknya, jika akaun imbangan keseluruhan baki negatif 50 million, maka akaun Rizab Bank Negara akan menunjukkan positif sebanyak 50 bilion juga. Punca utama mengapa akaun BOP selalu menjadi negatif atau defisit ialah disebabkan imbangan perkhidmatan yang selalunya negatif, terutamanya dalam konteks Malaysia. Imbangan pembayaran Malaysia selalunya negatif disebabkan oleh imbangan perkhidmatan yang negatif. Ini kerana Malaysia menggunakan perkhidmatan dari luar negara. Misalnya, aktiviti melancong ke luar negara, melanjutkan pelajaran ke luar negara, menggunakan perkhidmatan luar negara dan menyewa khidmat pengangkutan kapal asing, menyewa kapal terbang dan sebagainya. Jadi, kesan buruk jika BOP sentiasa negatif. BOP yang negatif bererti imbangan keseluruhan yang negatif. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan kepada sesebuah negara kerana apabila negara akan kehabisan rizab asing, iaitu apabila aliran wang keluar melebihi aliran wang masuk, ini bererti rakyat tempatan lebih banyak menggunakan rizab asing, iaitu secara berhutang untuk membeli barang dan menggunakan perkhidmatan daripada negara luar. Mata wang asing lama-kelamaan akan kehabisan stok. Ini menyebabkan negara tidak mempunyai keupayaan untuk mengimport, terutamanya untuk barangan yang sangat diperlukan. Di antara lain ialah bagi mengelakkan pinjaman luar negara, apabila stok mata wang asing kita berkurangan, kerajaan terpaksa meminjam
daripada badan-badan kewangan seperti Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Dunia, Tabung Pembangunan Asia dan lain-lain. Ini juga secara tak langsung akan boleh mengakibatkan hutang negara bertambah. Tambahan pula, pinjaman yang dibuat akan diberikan kadar bunga yang agak tinggi. Selain daripada itu, memburukkan kadar pertukaran mata wang asing. Permintaan terhadap mata wang asing yang tinggi dan stok mata wang asing yang berkurangan akan menyebabkan kerugian, iaitu terutama kadar pertukaran mata wang asing, iaitu terutama pada ekspor berkurangan. Ini di antara lain bererti rakyat tempatan lebih banyak mengimport atau menggunakan barang import berbanding dengan barang tempatan. Selain daripada itu juga, kenaikan nilai mata wang asing akan menyebabkan harga barang-barang import menjadi lebih mahal. Ini boleh menyebabkan inflasi dalam negara. Jadi, selain daripada itu juga, di antara kesan-kesan buruk ke atas penggunaan tenaga, iaitu import barang luar yang tinggi akan menyebabkan barang tempatan kurang diminta. Oleh itu, pengeluaran barang domestik akan terjejas. Ini menyebabkan pengurangan pengeluaran tempatan yang akan mengurangkan jumlah pekerja mereka. Secara tidak langsung, ini boleh menimbulkan masalah pengangguran dan inflasi dalam negara. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Zawanah Raimi binti Mohtar, nombor matrik 267004. Kali ini saya akan mengupas tentang kesan buruk jika BOP sentiasa negatif. BOP yang negatif berarti imbangan keseluruhan yang negatif. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan kepada sesebuah negara kerana satu, kehabisan rizal asing. Apabila aliran wang keluar melebihi aliran wang masuk, ini bererti rakyat tempatan lebih banyak menggunakan rizal asing secara berhutang untuk membeli barang atau menggunakan perkhidmatan luar negara. Mata wang asing lama-kelamaan akan habis stok. Ini menyebabkan negara tidak mempunyai keupayaan untuk mengimport, terutamanya untuk barangan yang perlu. Yang kedua, mengelakkan pinjaman luar negara. Apabila stok wang asing berkurangan, kerajaan terpaksa meminjam dari badan-badan keuangan antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Dunia, Tabung Pembangunan Asia dan sebagainya. Ini juga boleh meningkatkan hutang negara. Tambahan pula, pinjaman yang dibuat akan dikenakan kadar bunga yang tinggi. Yang ketiga, memburukkan kadar pertukaran mata wang asing. Permintaan terhadap mata wang asing yang tinggi dan stok mata wang asing yang berkurangan akan menyebabkan kerugian kepada kadar pertukaran wang asing, ekspor yang berkurangan. Bererti rakyat tempatan lebih banyak mengimport atau menggunakan barangan import. Oleh itu, mata wang tempatan akan turun nilai berbanding mata wang asing. Kenaikan nilai mata wang asing akan menyebabkan harga barangan import menjadi lebih mahal. Ini boleh menyebabkan masalah inflasi dalam negara kita. Yang keempat, kesan buruk ke atas guna tenaga. Import barangan luar lebih tinggi menyebabkan barangan tempatan akan kurang diminta. Oleh itu, pengeluaran barang domestik akan terjejas. Ini menyebabkan pengurangan pengeluaran tempatan akan mengurangkan pekerjaan mereka. Ini boleh menimbulkan masalah pengangguran yang besar dalam negara kita sendiri. Kesan buruk yang berterusan ke atas imbangan pembayaran. Import yang tinggi menyebabkan mata wang tempatan turun nilai. Harga import meningkat. Ini menimbulkan masalah inflasi domestik. Masalah inflasi dalam negara akan menyebabkan orang ramai terus menggunakan barangan luar negara kerana barang import relatifnya menjadi lebih murah. Pelabur juga akan kurang berminat melabur dalam negara. Suasana ini akan menyebabkan aliran keluar wang dan modal secara berterusan. Oleh itu, ia akan memburukkan lagi keadaan imbangan pembayaran yang sedia ada. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya, Puan Zawanah binti Raimi atas pembintangan tadi. Saya, Nurul Ashikin binti Adnan, nombor matriks 266288 akan meneruskan pembintangan ini dengan tajuk cara-cara membaiki imbangan yang defisit. Imbangan pembayaran boleh menjadi defisit disebabkan oleh akaun semasa atau akaun modal. Sekiranya keadaan defisit berterusan, maka langkah-langkah kawalan harus dilakukan. 1. Menggunakan dan cadangkan emas dan mata wang asing sekiranya BOP mengalami defisit.
kerajaan boleh menggunakan langkah sementara iaitu membiayai lebihan permintaan melalui stok emas dan juga mata wang asing yang ada dalam simpanan di bank negara. Tetapi langkah ini adalah sementara sahaja atau bersifat jangka pendek kerana stok reserve asing akan semakin berkurangan dan maksud saya akan kehabisan bekalan. 2. Menggunakan kadar pertukaran tetap jika BOP sentiasa menunjukkan keadaan yang defisit, maka kerajaan boleh campur tangan dengan menetapkan harga mata wang negara tersebut berbanding dengan mata wang negara lain. Misalnya, jika import dari US semakin meningkat, kerajaan boleh menetapkan ringgit berbanding US dollar. Misalnya RM3.80 bersamaan 1 US. Ini membuatkan nilai ringgit tidak berubah berbanding dengan mata wang US, maksudnya dikawal. Oleh itu, jika masih ada peningkatan import atau menggunakan perkhidmatan negara luar, maka permintaan mata wang asing ini akan dibekalkan oleh kerajaan. Langkah ini juga boleh menyebabkan bekalan reserve kehabisan stok, tetapi ia agak baik kerana nilai mata wang tempatan tidak akan turun lebih rendah lagi dan barang tempatan relatifnya lebih mudah pada pandangan rakyat Amerika. Oleh itu, urus niaga dapat dilakukan dengan lebih teratur. 3. Menghadkan import bererti tindakan kerajaan menggunakan import ia boleh dilaksanakan dengan mengenakan cukai import atau tarif dan mengenakan kuota. Tarif akan menaikkan harga barang-barang yang diimport dan memberikan hasil kepada kerajaan. Tarif sangat berkesan jika permintaan barang import sangat anjal. Ini bererti dengan kenaikan harga yang sedikit sahaja, permintaan barang import akan turun dengan banyak. Kuota ialah tindakan menghadkan jumlah barang yang boleh diimport. Ini boleh mengurangkan permintaan terhadap mata wang asing. Kerajaan juga boleh mengenakan embargo, iaitu mengharamkan langsung barang-barang tertentu dari diimport. Kawalan ke atas pertukaran mata wang asing. Kawalan ini boleh dikenakan terhadap pengimport dan pengeksport. Kerajaan melalui Bank Pusat bertindak sebagai monopoli kepada pengawal mata wang asing. Sekiranya pengimport ingin membeli barang-barang dari luar negara, mereka mesti mendapat kebenaran dari pihak kerajaan melalui bank negara. Bank negara boleh mengawal jumlah barang yang diimport dan mata wang asing yang diminta, manakala pengeksport pula mestilah menyerahkan mata wang asing yang diperolehi kepada bank negara. Ini membolehkan bank negara mengawal bekalan mata wang asing yang diterima dari luar negara. Dengan kuasa ini, bank negara boleh menyekat jumlah wang keluar dan masuk ke dalam negara mengikut keperluan ekonomi domestik. Menaikkan kadar bunga. Kerajaan boleh menaikkan kadar bunga domestik. Tindakan ini boleh menarik pelabur dana masuk ke dalam negara, terutamanya pelabur jangka pendek yang sentiasa cuba mendapatkan keuntungan secara cepat. Simpanan dalam negara memerlukan mereka meminta mata wang tempatan. Ini adalah langkah untuk menambahkan reserve mata wang asing dalam negara. Melaksanakan dasar deflasi, iaitu dasar penguncupan dalam permintaan agregat. Bila dasar ini dilaksanakan, bererti polisi fiskal lebihan dan polisi keuangan menguncup dilaksanakan. Oleh itu, jumlah wang yang beredar dalam negeri akan berkurangan, maka kuasa beli akan berkurangan. Oleh itu, import juga akan berkurangan. Menggalakkan ekspor. Ini adalah satu langkah yang baik, iaitu dengan menggalakkan pengeluaran barang dalam negeri dan juga untuk tujuan ekspor. Untuk menggalakkan pengeluaran,
dan untuk tujuan ekspor, kerajaan perlu memberi insentif berupa subsidi dan mengurangkan tarif ekspor. Ini penting supaya barang-barang domestik relatifnya menjadi lebih murah di pasaran antarabangsa. Di samping itu, pengeluar tempatan juga perlu meningkatkan kecekapan supaya kos pengeluaran dapat diminimalkan. Ini akan memastikan harga barang-barang yang dijual tidak tinggi dan dapat bersaing di pasaran antarabangsa. Melaksanakan dasar devaluasi. Devaluasi ialah langkah kerajaan menurunkan nilai mata wang tempatan berbanding dengan mata wang asing. Biasanya, langkah ini merupakan pilihan terakhir. Devaluasi akan menyebabkan nilai mata wang tempatan menjadi lebih murah. Oleh itu, ekspor barang dan perkhidmatan menjadi lebih murah pada pandangan negara luar. Misalnya, kadar tukaran ringgit dan US dollar ditetapkan pada RM3.80 bersama dengan 1 US dollar. Jika kerajaan menurunkan nilai ringgit sebanyak RM1, maka sekarang RM4.60 bersamaan dengan RM1 US dollar. Ini menyebabkan ringgit lebih murah. Tujuannya ialah untuk menggalakkan ekspor dan pada masa yang sama mengurangkan import kerana mata wang US menjadi bertambah mahal. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurshidah binti Jismi, pemegang matrik 266-267. Okey, untuk tajuk keberkesanan langkah-langkah BOB yang defisit. Antara langkah-langkah tersebut adalah kelemahan menggunakan cadangan emas dan mata wang asing. Langkah ini hanya berkesan dalam jangka pendek dan bersifat sementara. Ini kerana stok emas dan reserve asing akan berkurangan. Ini akan mengurangkan kuasa mengimport untuk masa depan. Langkah ini juga akan menimbulkan masalah kekurangan penawaran wang dalam negeri. Okey, langkah yang kedua adalah kelemahan menggunakan kadar pertukaran rasmi. Cara ini juga memerlukan penjualan stok emas dan reserve asing untuk mengekalkan kadar pertukaran yang telah ditetapkan. Lama kelamaan, bekalan reserve akan kurang atau habis. Ini akan menimbulkan masalah kepada negara untuk mengimport barang-barang perlu dari luar negara. Okey, langkah seterusnya adalah kelemahan menggunakan sistem kawalan pertukaran. Kesukaran ini untuk mendapatkan kerjasama pengeksport untuk menyerahkan emas dan reserve asing kepada pihak berkuasa kewangan. Begitu juga dengan pengimport, mereka akan berurusan dengan pihak lain yang boleh memberikan kadar pertukaran yang lebih murah dari yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini akan menggalakkan perniagaan mata wang negara secara haram atau pasar gelap. Selain dari itu, sukar untuk membuat pengawasan terhadap kaedah ini. Okey, langkah keberkesanan yang lain adalah kelemahan menaikkan kadar bunga. Biasanya apabila kadar bunga simpanan dinaikkan, maka kadar bunga pinjaman juga terpaksa dinaikkan untuk memperolehi keuntungan. Ini menyebabkan minat untuk meminjam dan melakukan pelaburan akan berkurang. Kekurangan pelaburan boleh menjejaskan perbelanjaan agregat dan pendapatan negara. Okey, langkah seterusnya adalah kelemahan menggunakan tarif. Tarif akan menyebabkan barang yang diimport menjadi lebih mahal. Jika barang yang diimport penting kepada ekonomi atau permintaannya tidak anjal, maka permintaan akan tetap dilakukan. Ini mendorong kepada wujudnya masalah inflasi dalam negara. Selain itu, dasar ini hanya akan berjaya jika negara lain tidak mengambil langkah yang sama. Jika mereka berbuat demikian, maka langkah ini tidak memberi apa-apa kesan terhadap harga ekspor dan import. Okey, seterusnya kelemahan dasar deflasi. Dasar deflasi bererti mengurangkan perbelanjaan agregat dengan cara melaksanakan polisi fiskal lebihan dan polisi kewangan menguncup. Jika perbelanjaan agregat kurang, permintaan terhadap barang domestik akan berkurang. Ini menjejaskan pengeluaran barang.
Okey, kemudian kelemahan dasar devaluasi. Devaluasi ialah langkah kerajaan menurunkan nilai mata wang tempatan berbanding dengan mata wang asing. Kejayaan dasar ini bergantung kepada beberapa perkara, iaitu ia akan berjaya sekiranya negara lain tidak melaksanakan dasar yang sama. Jika negara lain juga melaksanakan dasar yang sama, maka tindakan devaluasi tidak akan bermakna kerana kadar pertukaran tidak akan berubah. Okey, bagi kesimpulannya adalah defisit atau lebihan imbangan pembayaran sesebuah negara tidak boleh dianggap sebagai indeks kebankrapan ekonomi atau kemakmuran negara. Imbangan pembayaran hanya berurusan dengan urus niaga dalam tempoh yang dikaji. Ia tidak menyediakan data tentang aset dan liability yang mengaitkan satu negara dengan negara yang lain. Walau bagaimanapun, di sebalik semua kekurangan ini, kepentingan imbangan pembayaran terletak pada hakikat bahawa ia menyediakan maklumat penting untuk memahami urusan ekonomi negara dengan negara yang lain. Sekian, terima kasih.